Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang ke program Jom Nano-Nano di Aino. Terokai dunia STEM bersama Aino, anjuran bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Sebelum kita ke segmen seterusnya, adik-adik mesti nak tahu kan apa itu teknologi nano? Jom sama-sama kita dengar sedikit penerangan mengenai teknologi nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Saya bernama Nozaini Zainal, merupakan ahli akademik dan juga penyelidik di Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano-Optoelektronik di Universiti Sains Malaysia. Saya akan memberi sedikit pengenalan kepada nanoteknologi kepada adik-adik semua. Sebelum itu, adik-adik semua mesti tertanya-tanya apakah itu nanoteknologi. Teknologi sedemikian melibatkan objek-objek yang bersaiz kurang daripada 100 nanometer. Dan ini membolehkan saintis-saintis di dunia yang terlibat dalam teknologi ini dapat memanipulasikan atom-atom individual dan molekul-molekul untuk mencapai objektif-objektif kajian tertentu. Sekarang, adik-adik mesti juga tertanya-tanya sejauh mana kecilnya skala nano ini. Kalau kita lihat di gambar rajah yang ditunjukkan ini, objek-objek yang berskala nano adalah lebih kecil daripada sel darah merah kita, lebih kecil daripada saiz virus, lebih kecil daripada nanopartikel emas. Dan ianya kalau kita convert 1 meter adalah bersamaan dengan 1 bilion nanometer. Maknanya ia adalah sangat-sangat kecil. Jadi, pertanyaan kepada semua, adakah kita boleh melihat objek berskala nano dengan mata kasar? Jawapannya semestinya tidak. Jadi adik-adik semua mungkin bertanya bagaimana objek berskala nano dapat dilihat. Setakat ini terdapat beberapa alatan yang membolehkan kita melihat objek ini dan salah satu contohnya adalah alatan yang dipanggil scanning electron microscope. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan penggunaan scanning electron microscope di salah satu makmal penyelidikan. Dan kita lihat di sini adalah perincian yang terdapat dalam alat tersebut. Kita akan lihat di sini. Alright. Contoh-contoh struktur nano. Kita akan dapat lihat ini adalah salah satu contoh untuk struktur nano yang dipanggil nanowires, nanoflowers, and then nanocomb atau nanopore. Dan kalau kita lihat di persekitaran kita, kita akan dapat lihat ada yang memamerkan struktur-struktur seakan nano. Contohnya kalau kita kerat batang pisang, kita akan dapat lihat struktur porous nano tu di situ. And then kita dapat lihat juga di kita panggil honeycomb, sarang lebah, juga kita dapat lihat di image demikian juga pada skala nano. And then adik-adik semua mesti tahu berkenaan dengan lizard di mana kalau kita tengok struktur badan dia, terutama bahagian kaki dia, di jari-jari dia juga adalah berskala nano sebenarnya. Dan juga menariknya, kalau kita tengok sayap pada rama-rama juga, kalau kita lihat dengan teliti, ada struktur-struktur kecil yang membina sayap ini. Dan juga begitu juga dengan bunga dan juga tidak lain dan tidak bukan struktur dan yang kita gunakan sponge yang kita gunakan untuk membasuh pinggan juga kita akan dapat lihat ke struktur. Kita seterusnya kita akan
tertanya bagaimana struktur nano dihasilkan. Okey, dia ada dua pendekatan untuk struktur nano dihasilkan. Itu melalui kita panggil top down. Maknanya daripada satu objek yang besar tu, kita akan pecahkan dia, buangkan dia beberapa parts, okey, sebahagian daripada dia untuk menjadikan ia kecil, okey, pada skala nano. Dan of course tentunya ini akan melibatkan proses-proses di makmal. Dan satu lagi pendekatan adalah membina struktur nano itu daripada daripada mula. Okey. Right. Jadi kalau adik-adik lihat nanti, okey, kebanyakan saintis menggunakan dua-dua pendekatan. Okey. Dan saya tidak boleh memberitahu pendekatan mana yang lebih baik, pendekatan mana yang lebih efisien. Dia bergantung kepada aplikasi ataupun objektif kajian. Menggunakan nanoteknologi dapat dilihat dalam banyak aplikasi sebagai contoh peranti elektronik. Okay. So, pertama, salah satu kebaikannya ialah ia meningkatkan kecekapan peranti. Ini bermakna, sebagai contoh penggunaan lampu LED di rumah. Okey, berbanding dengan lampu yang sebelum ini, yang menggunakan CFL compact ataupun filament bulb, penggunaan lampu LED yang menggunakan nanoteknologi dapat hanya memerlukan sedikit tenaga elektrik saja, namun memberi kecerahan yang diharapkan. Okey. Jadinya bila tenaga input rendah, kita boleh menjimatkan tenaga dan juga jimat bil elektrik. Ibu bapa adik-adik sangat suka bila kita boleh jimat bil elektrik. Dan bila kita jimat tenaga, ianya memberi kesan yang sangat baik untuk alam sekitar kita. Kedua, ianya menjimatkan ruang. Okey, kalau kita tengok sekarang berbanding dulu telefon pintar sebelum ini amat berat, okey, ataupun televisyen sebelum ini zaman 2000 sebagai contoh sangat besar, okey. Dan dengan penggunaan nanoteknologi ini, ia menjadikan barang-barang elektronik ini semakin kecil dan memudahkan kita, okey, kehidupan kita. Alright, dan salah satu contohnya dulu kita untuk penyimpanan data kita hanya boleh menggunakan CD, okey, compact disc. Namun begitu, sekarang adik-adik boleh simpan data yang lebih besar, okey, dalam pen drive ataupun thumb drive yang bersaiz kecilnya yang boleh disimpan dalam poket kita atau poket baju kita ataupun dalam kotak pensil, okey. Dan seterusnya, okey, ini adalah salah contoh lagi kalau kita pergi lebih jauh. Okey, penggunaan nanoteknologi dapat dilihat dalam aplikasi pencahayaan LED dan solar cell dan komunikasi yang dinamakan Li-Fi. Okey, ianya mungkin pada masa akan datang menjadi aplikasi yang lebih penting yang untuk menggantikan Wi-Fi yang kita gunakan pada masa kini. And then kalau kita tengok juga mungkin ada kawan-kawan juga menggunakan smart watch jam tangan pintar. Okey, ni juga menggunakan nanoteknologi. Dan pada masa depan juga kita akan ada kereta yang akan drive sendiri. So yang akan yang lebih pintar, okey? Right. Dan juga kita lihat juga penggunaan nanoteknologi dalam gadget harian kita seperti laptop, komputer. So, saya mengucapkan terima kasih kerana setia mendengar dan juga saya harap adik-adik seronok mendengar pembentangan saya ini, dan saya harap di pada masa depan ada adik-adik berminat untuk menjadi saintis dalam bidang nanoteknologi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Jaga diri.
kita akan ke segmen seterusnya. Adakah adik-adik sudah bersedia? Jom kita ke pertandingan melukis. Hari ini adalah hari ketiga program Jom Nano Nano di Aino. Segmen kali ini adalah pertandingan melukis bertemakan aplikasi nanoteknologi pada masa hadapan, kategori sekolah rendah. Objektif pertandingan melukis ini adalah untuk menguji tahap kreativiti, inovasi dan imajinasi terhadap nanoteknologi pada masa hadapan. Pertandingan melukis ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori A darjah 1 hingga darjah 3 dan kategori B iaitu darjah 4 hingga darjah 6. Tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke sesi memperkenalkan peserta. Adik-adik dah bersedia? Peserta cilik kita yang pertama adalah adik Muhammad Al-Fatih bin Ariri daripada Sekolah Kebangsaan Minden High dan berusia 11 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Muhammad Al-Fatih ialah, "This picture is about fixing DNA strand using nanotechnology. In future, the technology can make very small machine for fixing very small parts in the human cells." Peserta seterusnya ialah adik Safiyah Azharah binti Ariri dari Sekolah Kebangsaan Minden High berusia 8 tahun. Deskripsi bagi adik Safiyah ialah, "This picture is about killing virus with nanotechnology." Seterusnya adalah lukisan dari adik Muhammad Iqbal bin Muhammad Anas dari Sekolah Kebangsaan Bukit Gelubu berusia 10 tahun. Deskripsi lukisan adik Muhammad Iqbal ialah robot nano untuk perubatan. Robot nano akan dimasukkan ke dalam badan untuk melawan bakteria dan virus. Robot boleh dikawal dari luar menggunakan komputer. Seterusnya, lukisan dari adik Ahnaf Ashraf bin Samsun Arik dari Sekolah Kebangsaan Baru Parit Bunta berusia 7 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Ahnaf Ashraf ialah, pada masa sekarang, bila ambulan nak lalu kat jalan sesak, kena hon-hon. Nanti di Malaysia akan ada satu teknologi yang boleh buat ambulan terbang lebih cepat selamatkan orang yang sakit. Peserta seterusnya ialah adik Zafran Muhammad bin Muhammad Zaki daripada Sekolah Rendah Agama Darul Ulum berusia 12 tahun. Lukisan adik Zafran ialah, nanoteknologi digunakan untuk membuat kenderaan yang berkemajuan tinggi dan lebih cekap serta selamat. Kenderaan yang dihasilkan lebih menjimatkan minyak dan tenaga, lebih mesra alam sekitar.
Seterusnya ialah lukisan daripada adik Husna Akila binti Muhammad Suhaimi dari SK Tamaria dan berusia 12 tahun. Deskripsi lukisan ialah kereta ciptaan masa hadapan menggunakan nanoteknologi seperti gambar yang dilukis memberi manfaat kepada manusia di mana ianya boleh terbang di udara. Bahan yang digunakan dengan nanoteknologi dapat menerbangkan kereta dengan ciptaan nanologam yang sangat ringan dan lebih kuat, boleh menerbangkan kereta. Ia juga boleh kurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran alam sekitar. Lukisan seterusnya adalah dari adik Umar Al-Muhajir bin Muhammad Ikhwan daripada Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak, berusia 12 tahun. Deskripsi bagi lukisan ialah teknologi nano, kecil-kecil cili padi. Saya cuba gambarkan aplikasi teknologi nano pada masa hadapan. 1. Peranti nano mampu dimasukkan ke dalam badan manusia bagi merawat menggantikan doktor. 2. Peranti nano mampu menyiram dan mengurus tanaman. 3. Sensor nano mudah dipasang di mana-mana. Dan yang keempat, bateri akan semakin kecil tapi tenaganya besar. Lukisan seterusnya dari adik Ahmad Ammar bin Jamarwi daripada Sekolah Kebangsaan Serdang, Selangor dan berusia 7 tahun. Deskripsi lukisan bagi adik Ahmad Ammar ialah seronoknya dapat mengecas telefon pintar dan komputer saya hanya dengan meletakkan peranti-peranti ini atas satu meja yang canggih tanpa menggunakan wayar. Meja ini mengaplikasi teknologi nano. Ini membolehkan saya belajar dengan selesa. Seterusnya, lukisan dari adik Adam Ashraf bin Samsun Arik daripada SK Baru Parit Bunta dan berusia 12 tahun. Deskripsi lukisan bagi adik Adam Ashraf ialah lukisan saya adalah merujuk pada nanoteknologi kepada alat komunikasi dan dalam bidang perubatan. Berdasarkan apa yang saya belajar, alat komunikasi, jam pintar dan komputer riba mempunyai bahan elektronik kecil di dalam papan mikro pengawal. Dengan nanoteknologi, bahan ini boleh ditambah baik dan akan membantu menambah kelajuan pada setiap alat komunikasi. Dalam bidang perubatan pula, sekarang dunia dilanda ancaman pelbagai virus seperti COVID-19. Dengan adanya teknologi yang baru, sistem perubatan boleh dimajukan supaya dunia boleh terhindar daripada ancaman virus. Sesuai dengan peredaran teknologi yang lain, nanoteknologi akan membantu membangunkan negara kita. Peserta seterusnya adalah adik Dia Erdina binti Mahadan daripada Sekolah Kebangsaan Genting dan adik Dia Erdina berusia 9 tahun. Deskripsi lukisan adik Dia ialah nanoteknologi jam pintar kanak-kanak boleh mengesan lokasi kanak-kanak, membuat panggilan dan menghubungi kanak-kanak tersebut. Ia juga mempunyai maklumat penjaga serta maklumat kesihatan kanak-kanak itu. Kegunaan jam ini dapat melindungi mereka dari jenayah dan bahaya. Lukisan seterusnya dari Muhammad Aish bin Halif daripada SJKC Paiz 9 tahun. Lukisan adik Muhammad Aish menceritakan kecilkan molekul-molekul nasi lemak dan kopi O
Padatkan ia dalam sebiji kapsul. Maka, sebiji pil kapsul berkapasiti sebungkus nasi lemak dan kopi O dapat mengenyangkan dan dinikmati oleh manusia. Peserta seterusnya adalah lukisan dari Muhammad Darwish bin Khalif dari SJKC Pfizer. Adik Muhammad Darwish berusia 11 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Darwish ialah beg sekolah berat sangat. Semoga ada teknologi yang membantu meringankan beg sekolah kami selengkapnya. Inovasi beg yang mengandungi peralatan dan buku diringkaskan dalam bentuk miniatur sebesar kontak pancis. Seterusnya, lukisan dari adik Zafif Muhammad bin Muhammad Zaki dari Sekolah Rendah Agama Darul Ulum dan berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik ialah pada masa hadapan, nanoteknologi digunakan dalam pembedahan jantung. Alatan yang dibuat adalah lebih kecil dan efektif untuk pembedahan jantung dan robot juga digunakan untuk membantu proses pembedahan. Seterusnya, lukisan dari adik Maryam Humaira binti Fauzan Khairi daripada Yearly Edukids berusia 9 tahun. Lukisan adik Maryam berkisarkan, nanoteknologi kalis air membolehkan saya dan kucing saya bermain dalam hujan tanpa risau. Kekal kering bersama nanoteknologi. Kucing saya telah disembur dengan teknologi nanoteknologi kalis air. Lukisan seterusnya dari adik Sumayyah Amani binti Muhammad Amri dari SK Kota Masai 3. Adik Sumayyah berusia 8 tahun. Lukisan adik Sumayyah ialah nanoteknologi sangat penting dalam sektor laut dan perikanan. Ia membantu para nelayan menangkap hasil laut dengan lebih cekap, lebih berkualiti dan lebih selamat. Selain itu juga, nanoteknologi membantu menghasilkan teknologi kapal selam yang lebih maju untuk pertahanan negara yang lebih baik untuk masa akan datang. Lukisan seterusnya dari adik Thaqif Irsyad bin Abdul Razak dari SK Firda Air Tawar 4 berusia 12 tahun. Lukisannya berkisarkan ia menggambarkan tentang masa hadapan yang akan menggunakan pelbagai jenis teknologi yang membantu kehidupan manusia.
Peserta cilik seterusnya ialah adik Delphine Stevenson dari SJKC Tunkan Siusin. Adik Delphine berusia 9 tahun. Lukisan adik Delphine ialah perkisakan antara aplikasi nanoteknologi pada masa hadapan dalam industri membuat makanan untuk pemprosesan, pembungkusan dan sebagai suplemen makanan. Ia boleh juga digunakan dalam industri pakaian untuk menghasilkan pakaian kalis air dan tahan lama. Nanoteknologi boleh digunakan untuk menghasilkan pelesona yang efisien. Kegunaan nanoteknologi akan sangat penting dalam bidang perubatan. Seterusnya, lukisan dari adik Umar Firdaus bin Muhammad Amri dari SK Kota Masai 3. Adik Umar Firdaus berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik Umar ialah nanoteknologi menawarkan penyelesaian dan berpotensi untuk pertanian mampan, termasuk meningkatkan kececapan penggunaan nutrien, meningkatkan keberkesanan pengurusan perosak, mengurangkan kesan perubahan iklim dan mengurangkan kesan buruk alam sekitar daripada pengeluaran makanan pertanian. Lukisan seterusnya dari adik Sofia Maisarah binti Muhammad Faizul daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Persin 16. Adik Sofia berusia 9 tahun. Deskripsi lukisan adik Sofia ialah nanoteknologi penting dalam penerokaan angkasa lepas untuk masa hadapan. Ia membantu menghasilkan roket, satelit dan stesen angkasa lepas yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Dengan ini, sistem telekomunikasi yang lebih baik dapat dihasilkan untuk kemudahan manusia. Penggunaan satelit membantu pengkajian cuaca dan pencemaran melalui gambar-gambar yang berkualiti. Lukisan seterusnya daripada adik Harif Hafizi bin Muhammad Faizul dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16. Adik Arif berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik Arif ialah nanoteknologi amat penting dalam penerokaan angkasa lepas dan masa hadapan. Ia membantu menghasilkan roket, satelit dan stesen angkasa lepas yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Dengan ini, bermacam-macam sistem seperti sistem telekomunikasi, ramalan cuaca dan pemetaan digital yang lebih baik dapat dihasilkan untuk kemudahan manusia. Antara contoh ialah ia dapat membantu pengkajian cuaca dan pencemaran melalui input pengimejan yang berdensiti tinggi dan lebih berkualiti. Lukisan seterusnya dari adik Hanan Ajwad binti Muhammad Zaki dari SRK Darul Ulum Alusta. Adik Hanan berusia 9 tahun. Lukisan adik Hanan ialah penggunaan nanoteknologi dalam perubatan termasuk dalam menghasilkan peralatan perubatan, ubat-ubatan dan vaksin. Contohnya yang terdapat dalam vaksin COVID-19. Dengan ini, pelbagai penyakit boleh diubati.
Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita umumkan pemenang bagi pertandingan melukis untuk program Jom Nano-Nano di Aino. Bagi kategori A, darjah 1 hingga darjah 3, tempat pertama akan menerima wang tunai RM400, tempat kedua RM250, tempat ketiga RM150 dan 3 pemenang saku hati akan menerima RM50 dan pilihan ramai akan menerima RM100. Pemenang tempat pertama bagi kategori A adalah jatuh kepada adik Delphine Stevenson dari SJKC Tan Susi. Tempat kedua dimenangi oleh adik Muhammad Aish bin Halif dari SJKC Paizen. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Mariam Humairah binti Fauzan Khairi dari Yearly Edukids. Sagu hati pertama dimenangi oleh adik Hanan Ajwad binti Muhammad Zaki dari SRK Darul Ulum Alus Sekarang. Sagu hati kedua dimenangi oleh adik Dia Erdina binti Mahadan dari Sekolah Kebangsaan Genting. Dan sagu hati ketiga dimenangi oleh adik Sumaya Amani binti Muhammad Amri dari SK Kota Masai Tiga. Sekarang kita akan umumkan pemenang bagi kategori B, darjah 4 hingga darjah 6. Tempat pertama akan menerima wang tunai berjumlah RM400, tempat kedua RM250, tempat ketiga RM150 dan 3 pemenang sagu hati akan menerima RM50 dan pilihan ramai akan memenangi RM100. Tempat pertama bagi kategori B dimenangi oleh adik Umair El Muhajir bin Muhammad Ikhwan dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Tempat kedua dimenangi oleh adik Adam Ashraf bin Samsun Arid dari SK Baru Parit Bunta. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Iqbal bin Muhammad Anas dari Sekolah Kebangsaan Bukit Geluguk. Sagu hati pertama dimenangi oleh adik Muhammad Darwish bin Halif dari SJKC Paizen. Sagu hati kedua dimenangi oleh adik Umar Firdaus bin Muhammad Amri dari Sekolah Kebangsaan Kota Masai Tiga. Sagu hati ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Al-Fatih bin Ariri dari Sekolah Kebangsaan Minden High. Tahniah kami ucapkan kepada semua pemenang. Bagi kategori pilihan ramai, penyertaan akan dimuat naik ke Facebook Aino pada 26 September dan peserta yang mempunyai jumlah like tertinggi dikira sebagai pemenang. Semua peserta dijemput hadir untuk bersama-sama membuat undian. Pengumuman untuk pemenang pilihan ramai akan diumumkan di Facebook Aino pada 3 Oktober 2022. Dengan ini berakhirlah segmen pertandingan melukis di program Jom Nano-Nano di Aino. Semoga bertemu lagi. Hi, I'm Komatan. I'm working as a project manager in Osram Opto Semiconductors. I choose Aino because the course is very relevant to my working field. Besides, Aino have the best facilities and also flexibility for working adults like me to continue masters. Aino also have the best lecturers who are very friendly and helpful. So I choose Aino and I hope you will do too.
As an alumna of USM, I'm confident that INO will prove itself to offer a relevant program with a constructive curriculum. I believe that the knowledge gained will lead me to new idea creations and will be useful for quality improvements. As cliche as it sounds, learning is a lifelong journey. The education gained today will bear its fruits tomorrow. So let's enjoy this worthwhile and rewarding journey throughout this course. Hi, I'm Rajkumar, student from Institute of Nano Optoelectronics, USM. This institute is located in Bukit Jambul, Pulau Pinang, and equipped with very high-tech equipments which can be used for your research and projects. From my experience of studying here, the studying environment is really very good, and the lecturers are professionals and knowledgeable, and also able to understand your situation even you are working and studying as a part-time student. So I would like to recommend those who are interested in pursuing their higher level studies in nanotech or optoelectronics to join this course, as this course is really interesting and able to succeed easily in your future. Thanks. Hello, I'm from Iraq now. I'm as internationality postgraduate student at Institution Nano Optoelectronic in University Science Malaysia. I choose ANWR as my major because it sounds interesting to me. I knew that USM is the first university around the Malaysia which had the ANWR. When I got this information, I definitely say yes for ANWR. I am feeling excited as one of the students at ANWR due to so many equipment which you can use for your study or your research, as it is with all professional staff here. You will enjoy study here. Come in, look at ANWR, find your own personality to bring you succeed in the future. Bye. Hi, I am Tan Ka Yao, currently taking program of Masters of Science Nano Optoelectronics, which is a mixed program offered by Institutes of Nano Optoelectronics Research and Technology, University Science Malaysia, INO USM. It is believed that the knowledge and experience I gain throughout the study of this program could help me in facing the future developments of industry. The important concepts I grasp and the hands-on and practical skills I accomplished in this program and in completing my dissertation have prepared me well to be a better and more competitive person in facing future challenges. Join us now to be a part. Hello, my name is Hafiz and I have 8 years experience in semiconductors and 8 years experience in opto semiconductor. Why I choose INO? I'm taking a mixed mode program in nanoelectronics. The reason I'm taking this program is because of it enhance my understanding in my current job scope and also work related, where I found that it's a bridging between the practical and as well as theory that's provided by INO. This is enhanced again my knowledge of understanding of the device, from the material device and also the product as well as the applications. How is the feeling becoming the student in INO? Well, I can say it was a wonderful journey and thanks to the all lecturers with their open-minded where they exchange a lot of knowledge between theory and also practical. They accept in industry because for us in industry we are more towards the practical hands-on what we are seeing, and in academical wise there is a limitations of practical, but it's more towards the theory. So with this both so-called side of know-how and with the open-minded of the lecturers, it's really helpful a lot to bridge between the practical real world in industry as well as theory behind which we never understand until taking this course in terms of academical.
Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang ke program Jom Nano-Nano di Aino. Terokai dunia STEM bersama Aino, anjuran bersama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Sebelum kita ke segmen seterusnya, adik-adik mesti nak tahu kan apa itu teknologi nano? Jom sama-sama kita dengar sedikit penerangan mengenai teknologi nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada adik-adik semua. Okey, saya bernama Nozaini Zainal, merupakan ahli akademik dan juga penyelidik di Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano-Optoelektronik di Universiti Sains Malaysia. Okey, saya akan memberi sedikit pengenalan kepada nanoteknologi kepada adik-adik semua. Sebelum itu, adik-adik semua mesti tertanya-tanya apakah itu nanoteknologi. Okey, teknologi sedemikian melibatkan objek-objek yang bersaiz kurang daripada 100 nanometer. Dan ini membolehkan saintis-saintis di dunia yang terlibat dalam teknologi ini dapat memanipulasikan atom-atom individual dan molekul-molekul untuk mencapai objektif-objektif kajian tertentu. Sekarang, adik-adik mesti juga tertanya-tanya sejauh mana kecilnya skala nano ini. Kalau kita lihat di gambar rajah yang ditunjukkan ini, objek-objek yang berskala nano adalah lebih kecil daripada sel darah merah kita, lebih kecil daripada saiz virus, lebih kecil daripada nanopartikel emas. Okey. Dan ianya kalau kita convert 1 meter adalah bersamaan dengan 1 bilion nanometer. Maknanya ia adalah sangat-sangat kecil. Jadi, pertanyaan kepada semua, adakah kita boleh melihat objek berskala nano dengan mata kasar? Jawapannya semestinya tidak. Okey, jadi adik-adik semua bagaimana mungkin bertanya bagaimana objek berskala nano dapat dilihat. Okey, setakat ini terdapat beberapa alatan yang membolehkan kita melihat objek ini dan salah satu contohnya adalah alatan yang dipanggil scanning electron microscope. Dan ini adalah gambar yang menunjukkan penggunaan scanning electron microscope di salah satu makmal penyelidikan. Dan kita lihat di sini adalah perincian yang terdapat dalam alat tersebut. Okey. Kita akan lihat di sini. Alright. Contoh-contoh struktur nano. Okey, kita akan dapat lihat ini adalah salah satu contoh untuk struktur nano yang dipanggil nanowires, nanoflowers, and then nanocomb atau nanopore. Dan kalau kita lihat di persekitaran kita, kita akan dapat lihat ada yang memamerkan struktur-struktur seakan nano. Contohnya kalau kita kerat batang pisang, kita akan dapat lihat struktur porous nano tu di situ. And then kita dapat lihat juga di kita panggil honeycomb, sarang lebah, Juga kita dapat lihat di image demikian juga pada skala nano. And then adik-adik semua mesti tahu berkenaan dengan lizard di mana kalau kita tengok struktur badan dia, terutama bahagian kaki dia, di jari-jari dia juga adalah berskala nano sebenarnya. Dan juga menariknya, kalau kita tengok sayap pada rama-rama juga, kalau kita lihat selingan teliti, ada struktur kecil yang membina sayap ini. Dan juga begitu juga dengan bunga dan juga tidak lain dan tidak bukan struktur dan yang kita gunakan sponge yang kita gunakan untuk membasuh pinggan juga kita akan lihat ke. Kita seterusnya kita akan
tertanya bagaimana struktur nano dihasilkan? Okey, dia ada dua pendekatan untuk struktur nano dihasilkan. Itu melalui kita panggil top down. Maknanya daripada satu objek yang besar tu, kita akan pecahkan dia, buangkan dia beberapa parts, okey, sebahagian daripada dia untuk menjadikan ia kecil, okey, pada skala nano. Dan of course tentunya ini akan melibatkan proses-proses di makmal. Dan satu lagi pendekatan adalah membina struktur nano itu daripada daripada mula. Okey. Right. Jadi kalau adik-adik lihat nanti, okey, kebanyakan saintis menggunakan dua-dua pendekatan. Okey. Dan saya tidak boleh memberitahu pendekatan mana yang lebih baik, pendekatan mana yang lebih efisien. Dia bergantung kepada aplikasi ataupun objektif kajian. Menggunakan nanoteknologi dapat dilihat dalam banyak aplikasi, sebagai contoh peranti elektronik. Okay. So, pertama, salah satu kebaikannya ialah ia meningkatkan kecekapan peranti. Ini bermakna, sebagai contoh penggunaan lampu LED di rumah. Okey. Berbanding dengan lampu yang sebelum ini, yang menggunakan CFL compact ataupun filament bulb, penggunaan lampu LED yang menggunakan nanoteknologi dapat hanya memerlukan sedikit tenaga elektrik saja, namun memberi kecerahan yang diharapkan. Okey. Jadinya bila tenaga input rendah, kita boleh menjimatkan tenaga dan juga jimat bil elektrik. Ibu bapa adik-adik sangat suka bila kita boleh jimat bil elektrik. Dan bila kita jimat tenaga, ianya memberi kesan yang sangat baik untuk alam sekitar kita. Kedua, ianya menjimatkan ruang. Okey, kalau kita tengok sekarang, berbanding dulu telefon pintar sebelum ini amat berat, okey, ataupun televisyen sebelum ini zaman 2000 sebagai contoh, sangat besar, okey. Dan dengan penggunaan nanoteknologi ini, ia menjadikan barang-barang elektronik ini semakin kecil dan memudahkan kita, okey, kehidupan kita. Alright, dan salah satu contohnya dulu kita untuk penyimpanan data, kita hanya boleh menggunakan CD, okey, compact disc. Namun begitu, sekarang adik-adik boleh simpan data yang lebih besar, okey, dalam pendrive ataupun thumb drive yang bersaiz kecilnya yang boleh disimpan dalam poket kita, atau poket baju kita ataupun dalam kotak pensil, okey. Dan seterusnya, okey, ini adalah salah contoh lagi kalau kita pergi lebih jauh. Okey, penggunaan nanoteknologi dapat dilihat dalam aplikasi pencahayaan LED dan solar cell dan komunikasi yang dinamakan Li-Fi. Okey, ianya mungkin pada masa akan datang menjadi aplikasi yang lebih penting yang untuk menggantikan Wi-Fi yang kita gunakan pada masa kini. And then kalau kita tengok juga mungkin ada kawan-kawan juga menggunakan smart watch jam tangan pintar. Okey, ini juga menggunakan nanoteknologi. Dan pada masa depan juga kita akan ada kereta yang akan drive sendiri. So yang akan yang lebih pintar, okey? Right. Dan juga kita lihat juga penggunaan nanoteknologi dalam gadget harian kita seperti laptop, komputer. So, saya mengucapkan terima kasih kerana setia mendengar dan juga saya harap adik-adik seronok mendengar pembentangan saya ini, dan saya harap pada masa depan ada adik-adik berminat untuk menjadi saintis dalam bidang nanoteknologi. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Jaga diri.
adik-adik. Kita akan ke segmen seterusnya. Adakah adik-adik sudah bersedia? Jom kita ke pertandingan melukis. Hari ini adalah hari ketiga program Jom Nano-Nano di Aino. Segmen kali ini adalah pertandingan melukis bertemakan aplikasi nanoteknologi pada masa hadapan, kategori sekolah rendah. Objektif pertandingan melukis ini adalah untuk menguji tahap kreativiti, inovasi dan imajinasi terhadap nanoteknologi pada masa hadapan. Pertandingan melukis ini terbahagi kepada dua kategori, iaitu kategori A darjah 1 hingga darjah 3 dan kategori B iaitu darjah 4 hingga darjah 6. Tanpa melengahkan masa, jom kita masuk ke sesi memperkenalkan peserta. Adik-adik dah bersedia? Peserta cilik kita yang pertama adalah adik Muhammad Al-Fatih bin Ariri daripada Sekolah Kebangsaan Minden High dan berusia 11 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Muhammad Al-Fatih ialah, "This picture is about fixing DNA strand using nanotechnology. In future, the technology can make very small machine for fixing very small parts in the human cells." Peserta seterusnya ialah adik Safia Azharah binti Ariri dari Sekolah Kebangsaan Minden High berusia 8 tahun. Deskripsi bagi adik Safia ialah, "This picture is about killing virus with nanotechnology." Seterusnya adalah lukisan dari adik Muhammad Iqbal bin Muhammad Anas dari Sekolah Kebangsaan Bukit Gelubu berusia 10 tahun. Deskripsi lukisan adik Muhammad Iqbal ialah robot nano untuk perubatan. Robot nano akan dimasukkan ke dalam badan untuk melawan bakteria dan virus. Robot boleh dikawal dari luar menggunakan komputer. Seterusnya, lukisan dari adik Ahnaf Ashraf bin Samsun Arik dari Sekolah Kebangsaan Baru Parit Bunta berusia 7 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Ahnaf Ashraf ialah, pada masa sekarang, bila ambulan nak lalu kat jalan sesak, kena hon-hon. Nanti di Malaysia akan ada satu teknologi yang boleh buat ambulan terbang lebih cepat selamatkan orang yang sakit. Peserta seterusnya ialah adik Zafran Muhammad bin Muhammad Zaki daripada Sekolah Rendah Agama Darul Ulum berusia 12 tahun. Lukisan adik Zafran ialah, nanoteknologi digunakan untuk membuat kenderaan yang berkemajuan tinggi dan lebih cekap serta selamat. Kenderaan yang dihasilkan lebih menjimatkan minyak dan tenaga, lebih mesra alam sekitar.
Seterusnya ialah lukisan daripada adik Husna Akila binti Muhammad Suhaimi dari SK Tamaria dan berusia 12 tahun. Deskripsi lukisan ialah kereta ciptaan masa hadapan menggunakan nanoteknologi seperti gambar yang dilukis memberi manfaat kepada manusia di mana ianya boleh terbang di udara. Bahan yang digunakan dengan nanoteknologi dapat menerbangkan kereta dengan ciptaan nanologam yang sangat ringan dan lebih kuat, boleh menerbangkan kereta. Ia juga boleh kurangkan kesesakan lalu lintas dan pencemaran alam sekitar. Lukisan seterusnya adalah dari adik Umair Al-Muhajir bin Muhammad Ikhwan daripada Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak, berusia 12 tahun. Deskripsi bagi lukisan ialah teknologi nano kecil-kecil cili padi. Saya cuba gambarkan aplikasi teknologi nano pada masa hadapan. 1. Peranti nano mampu dimasukkan ke dalam badan manusia bagi merawat menggantikan doktor. 2. Peranti nano mampu menyiram dan mengurus tanaman. 3. Sensor nano mudah dipasang di mana-mana. Dan yang keempat, bateri akan semakin kecil tapi tenaganya besar. Lukisan seterusnya dari adik Ahmad Ammar bin Jamarwi daripada Sekolah Kebangsaan Serdang, Selangor dan berusia 7 tahun. Deskripsi lukisan bagi adik Ahmad Ammar ialah seronoknya dapat mengejar telefon pintar dan komputer saya hanya dengan meletakkan peranti-peranti ini atas satu meja yang canggih tanpa menggunakan wayar. Meja ini mengaplikasi teknologi nano. Ini membolehkan saya belajar dengan selesa. Seterusnya, lukisan dari adik Adam Ashraf bin Samsun Arik daripada SK Baru Parit Bunta dan berusia 12 tahun. Deskripsi lukisan bagi adik Adam Ashraf ialah lukisan saya adalah merujuk pada nanoteknologi kepada alat komunikasi dan dalam bidang perubatan. Berdasarkan apa yang saya belajar, alat komunikasi, jam pintar dan komputer riba mempunyai bahan elektronik kecil di dalam papan mikro pengawal. Dengan nanoteknologi, bahan ini boleh ditambah baik dan akan membantu menambah kelajuan pada setiap alat komunikasi. Dalam bidang perubatan pula, sekarang dunia dilanda ancaman pelbagai virus seperti COVID-19. Dengan adanya teknologi yang baru, sistem perubatan boleh dimajukan supaya dunia boleh terhindar daripada ancaman virus. Sesuai dengan peredaran teknologi yang lain, nanoteknologi akan membantu membangunkan negara kita. Peserta seterusnya adalah adik Dia Erdina binti Mahadan daripada Sekolah Kebangsaan Genting dan adik Dia Erdina berusia 9 tahun. Deskripsi lukisan adik dia ialah nanoteknologi jam pintar kanak-kanak boleh mengesan lokasi kanak-kanak, membuat panggilan dan menghubungi kanak-kanak tersebut. Ia juga mempunyai maklumat penjaga serta maklumat kesihatan kanak-kanak itu. Kegunaan jam ini dapat melindungi mereka dari jenayah dan bahaya. Lukisan seterusnya dari Muhammad Aish bin Halif daripada SJKC Paiz 9 tahun. Lukisan adik Muhammad Aish menceritakan
Kecilkan molekul-molekul nasi lemak dan kopi O. Padatkan ia dalam sebiji kapsul. Maka, sebiji pil kapsul berkapasiti sebungkus nasi lemak dan kopi O dapat mengenyangkan dan dinikmati oleh manusia. Peserta seterusnya adalah lukisan dari Muhammad Darwish bin Khalif dari SJKC Paizel. Adik Muhammad Darwish berusia 11 tahun. Deskripsi bagi lukisan adik Darwish ialah beg sekolah berat sangat. Semoga ada teknologi yang membantu meringankan beg sekolah kami selengkapnya. Inovasi beg yang mengandungi peralatan dan buku diringkaskan dalam bentuk miniatur sebesar kontak pancis. Seterusnya, lukisan dari adik Zafif Muhammad bin Muhammad Zaki dari Sekolah Rendah Agama Darul Ulum dan berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik ialah pada masa hadapan, nanoteknologi digunakan dalam pembedahan jantung. Alatan yang dibuat adalah lebih kecil dan efektif untuk pembedahan jantung dan robot juga digunakan untuk membantu proses pembedahan. Seterusnya, lukisan dari adik Mariam Humaira binti Fauzan Khairi daripada Yearly Edukids berusia 9 tahun. Lukisan adik Mariam berkisarkan, nanoteknologi kalis air membolehkan saya dan kucing saya bermain dalam hujan tanpa risau. Kekal kering bersama nanoteknologi. Kucing saya telah disembuh dengan teknologi nanoteknologi kalis air. Lukisan seterusnya dari adik Sumayah Amani binti Muhammad Amri dari SK Kota Masai 3. Adik Sumayah berusia 8 tahun. Lukisan adik Sumayah ialah nanoteknologi sangat penting dalam sektor laut dan perikanan. Ia membantu para nelayan menangkap hasil laut dengan lebih cekap, lebih berkualiti dan lebih selamat. Selain itu juga, nanoteknologi membantu menghasilkan teknologi kapal selam yang lebih maju untuk pertahanan negara yang lebih baik untuk masa akan datang. Lukisan seterusnya dari adik Thaqif Irsyad bin Abdul Razak dari SK Firda Air Tawar 4 berusia 12 tahun. Lukisannya berkisarkan ia menggambarkan tentang masa hadapan yang akan menggunakan pelbagai jenis teknologi
yang membantu kehidupan manusia. Peserta cilik seterusnya ialah adik Delphine Stevenson dari SJKC Tuntan Siusin. Adik Delphine berusia 9 tahun. Lukisan adik Delphine ialah perkisakan antara aplikasi nanoteknologi pada masa hadapan dalam industri membuat makanan untuk pemprosesan, pembungkusan dan sebagai suplemen makanan. Ia boleh juga digunakan dalam industri pakaian untuk menghasilkan pakaian kalis air dan tahan lama. Nanoteknologi boleh digunakan untuk menghasilkan pelesona yang efisien. Kegunaan nanoteknologi akan sangat penting dalam bidang perubatan. Seterusnya, lukisan dari adik Umar Firdaus bin Muhammad Amri dari SK Kota Masai 3. Adik Umar Firdaus berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik Umar ialah nanoteknologi menawarkan penyelesaian dan berpotensi untuk pertanian mampan termasuk meningkatkan kecapan penggunaan nutrien, meningkatkan keberkesanan pengurusan perosak, mengurangkan kesan perubahan iklim dan mengurangkan kesan buruk alam sekitar daripada pengeluaran makanan pertanian. Lukisan seterusnya dari adik Sofia Maisarah binti Muhammad Faizul daripada Sekolah Rendah Kebangsaan Persin 16. Adik Sofia berusia 9 tahun. Deskripsi lukisan adik Sofia ialah nanoteknologi penting dalam penerokaan angkasa lepas untuk masa hadapan. Ia membantu menghasilkan roket, satelit dan stesen angkasa lepas yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Dengan ini, sistem telekomunikasi yang lebih baik dapat dihasilkan untuk kemudahan manusia. Penggunaan satelit membantu pengkajian cuaca dan pencemaran melalui gambar-gambar yang berkualiti. Lukisan seterusnya daripada adik Harif Hafizi bin Muhammad Faizul dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persin 16. Adik Arif berusia 11 tahun. Deskripsi lukisan adik Arif ialah nanoteknologi amat penting dalam penerokaan angkasa lepas dan masa hadapan. Ia membantu menghasilkan roket, satelit dan stesen angkasa lepas yang lebih maju dan berteknologi tinggi. Dengan ini, bermacam-macam sistem seperti sistem telekomunikasi, ramalan cuaca dan pemetaan digital yang lebih baik dapat dihasilkan untuk kemudahan manusia. Antara contoh ialah ia dapat membantu pengkajian cuaca dan pencemaran melalui input pengimejan yang berdensiti tinggi dan lebih berkualiti. Lukisan seterusnya dari adik Hanan Ajwad binti Muhammad Zaki dari SRK Darul Ulum Alusta. Adik Hanan berusia 9 tahun. Lukisan adik Hanan ialah penggunaan nanoteknologi dalam perubatan termasuk dalam menghasilkan peralatan perubatan, ubat-ubatan dan vaksin. Contohnya yang terdapat dalam vaksin COVID-19. Dengan ini, pelbagai penyakit boleh diubati.
Sekarang tibalah masa yang ditunggu-tunggu untuk kita umumkan pemenang bagi pertandingan melukis untuk program Jom Nano-Nano di Aino. Bagi kategori A, darjah 1 hingga darjah 3, tempat pertama akan menerima wang tunai RM400, tempat kedua RM250, tempat ketiga RM150 dan 3 pemenang saku hati akan menerima RM50 dan pilihan ramai akan menerima RM100. Pemenang tempat pertama bagi kategori A adalah jatuh kepada adik Delphine Stevenson dari SJKC Kementerian Susi. Tempat kedua dimenangi oleh adik Muhammad Aish bin Halif dari SJKC Paizer. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Mariam Humairah binti Fauzan Khairi dari Yearly Educates. Sagu hati pertama dimenangi oleh adik Hanan Ajwad binti Muhammad Zaki dari SRK Darul Ulum Al-Sekar. Sagu hati kedua dimenangi oleh adik Dia Irdina binti Mahadan dari Sekolah Kebangsaan Genting. Dan sagu hati ketiga dimenangi oleh adik Sumaya Amani binti Muhammad Amri dari SK Kota Masai 3. Sekarang kita akan umumkan pemenang bagi kategori B, darjah 4 hingga darjah 6. Tempat pertama akan menerima wang tunai berjumlah RM400, tempat kedua RM250, tempat ketiga RM150 dan 3 pemenang sagu hati akan menerima RM50 dan pilihan ramai akan memenangi RM100. Tempat pertama bagi kategori B dimenangi oleh adik Umair Al-Muhajir bin Muhammad Ikhwan dari Sekolah Rendah Islam Al-Amin Gombak. Tempat kedua dimenangi oleh adik Adam Ashraf bin Samsun Arif dari SK Baru Parit Bunta. Tempat ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Iqbal bin Muhammad Anas dari Sekolah Kebangsaan Bukit Geluguk. Sagu hati pertama dimenangi oleh adik Muhammad Darwish bin Halif dari SJKC Paizer. Sagu hati kedua dimenangi oleh adik Umar Firdaus bin Muhammad Amri dari Sekolah Kebangsaan Kota Masai 3. Sagu hati ketiga dimenangi oleh adik Muhammad Al-Fatih bin Ariri dari Sekolah Kebangsaan Minden High. Tahniah kami ucapkan kepada semua pemenang. Bagi kategori pilihan ramai, penyertaan akan dimuat naik ke Facebook Aino pada 26 September dan peserta yang mempunyai jumlah like tertinggi dikira sebagai pemenang. Semua peserta dijemput hadir untuk bersama-sama membuat undian. Pengumuman untuk pemenang pilihan ramai akan diumumkan di Facebook Aino pada 3 Oktober 2022. Dengan ini berakhirlah segmen pertandingan melukis di program Jom Nano-Nano di Aino. Semoga bertemu lagi. Hi, I'm Komatan. I'm working as a project manager in Osram Opto Semiconductors. I choose Aino because the course is very relevant to my working field. Besides, Aino have the best facilities and also flexibility for working adults like me to continue masters. Aino also have the best lecturers who are very friendly and helpful. So I choose Aino and I hope you will do too.
As an alumna of USM, I'm confident that I know will prove itself to offer a relevant program with a constructive curriculum. I believe that the knowledge gained will lead me to new idea creations and will be useful for quality improvements. As cliche as it sounds, learning is a lifelong journey. The education gained today will bear its fruits tomorrow. So let's enjoy this worthwhile and rewarding journey throughout this course. Hi, I'm Rajkumar, student from Institute of Nano Optoelectronics, USM. This institute is located in Bukit Jambul, Pulau Pinang, and equipped with very high-tech equipments which can be used for your research and projects. From my experience of studying here, the studying environment is really very good, and the lecturers are professionals and knowledgeable, and also able to understand your situation even you are working and studying as a part-time student. So I would like to recommend those who are interested in pursuing their higher level studies in nanotech or optoelectronics to join this course, as this course is really interesting and able to succeed easily in your future. Thanks. Hello, I'm Anso. I'm from Iraq now. I'm as internationality postgraduate student at Institution Nano Optoelectronic in University Science Malaysia. I choose Anwar as my major because it sounds interesting to me. I knew that USM is the first university around the Malaysia which had the Anwar. When I got this information, I definitely say yes for Anwar. I am feeling excited as one of the students at Anwar due to so many equipment which you can use for your study or your research, as it is with all professional staff here. You will enjoy study here. Come in, look at Anwar, find your own personality to bring you succeed in the future. Bye. Hi, I am Tan Ga Yao, currently taking program of Masters of Science Nano Optoelectronics, which is a mixed program offered by Institutes of Nano Optoelectronics Research and Technology, University Science Malaysia, INO USM. It is believed that the knowledge and experience I gain throughout the study of this program could help me in facing the future developments of industry. The important concepts I grasp and the hands-on and practical skills I accomplished in this program and in completing my dissertation have prepared me well to be a better and more competitive person in facing future challenges. Join us now to be a part. Hello, my name is Hafiz, and I have 8 years experience in semiconductors and 8 years experience in opto semiconductor. Why I choose INO? I'm taking a mixed mode program in nanoelectronics. The reason I'm taking this program is because of it enhance my understanding in my current job scope and also work related, where I found that it's a bridging between the practical and as well as theory that's provided by INO. This is enhanced again my knowledge of understanding of the device, from the material, device, and also the product as well as the applications. How is the feeling becoming the student in INO? Well, I can say it was a wonderful journey, and thanks to the all lecturers with their open-minded, where they exchange a lot of knowledge between theory and also practical. They accept in industry. Because for us in industry we are more towards the practical, hands-on what we are seeing, and in academical wise there is a limitations of practical, but it's more towards the theory. So with this both so-called side of know-how and with the open-minded of the lecturers, it's really helpful a lot to bridge between the practical real world in industry as well as theory behind, which we never understand until we are taking this course in terms of academical.